Jabatan Kebajikan Masyarakat siap sedia hadapi kemungkinan banjir. Butiran lanjut langsung dari Kelantan bersama-sama Azidi Abdullah. Silakan Azidi. Baik, terima kasih Tun Julia di Angkasa Puri. Setiap kali tibanya musim tengkujuh, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM antara agasi paling sibuk mengadakan persiapan untuk berdepan kemungkinan banjir. Gerak kerja disusun rapi selain pelbagai keperluan termasuk menyediakan bekalan makanan untuk kegunaan mereka yang terjejas banjir. Di Kelantan, JKM Negeri menerima peruntukan RM1.3 juta tahun ini untuk membeli barangan keperluan asas untuk diagihkan kepada penduduk terjejas di Pusat Pembinaan Sementara PPS. Menurut pengarah JKM Kelantan, Said Siduk, sebahagian besar stok bekalan barangan tersebut telah dihantar ke 159 pekalan harapan, 17 stor bencana di jajahan serta sebuah depo simpanan. Tahun ini, 539 PPS yang mampu menampung lebih 100,000 penduduk sedia diaktifkan sekiranya berlaku banjir. Kebanyakan PPS terlibat berada di jajahan berisiko tinggi dilanda musibah itu seperti Pasir Mas, Kuala Krai dan Tumpat. Penempatan itu kita berkelompok dan keluarga. Itulah sebabnya kita bagi kemah, kita bagi keperluan diri dan sebagainya untuk mereka itulah. Dan agihan makanan pun mereka tak boleh datang semualah ke tempat mengambil makanan tu. Kita minta ketua keluarga untuk ambil makanan dan bawa ke tempat mereka lah. Pada masa sama, beliau menyeru penduduk yang terpaksa dipindahkan bersikap jujur mengenai status kesihatan mereka bagi mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Langkah itu juga dapat memudahkan petugas keselamatan memindahkan mereka ke PPS yang bersesuaian sekiranya bergejala. Kita nak menguruskan bukan macam dulu. Kita nak jaga penjarakan, dia kena jujur, dia kena istiharkan kalau dia ada gejala, dia kena maklum dan sebagainya lah. Jadi kalau ini mudah kita menguruskan. Tapi kalau dia tak maklum kita takut nanti nak kawal. Mungkin berlaku jangkitan dan sebagainya, itu kita risau. Bagi memudahkan pengurusan juga, 20 PPS khas diaktifkan bagi menempatkan penduduk yang didapati positif COVID-19 selain memerlukan pengasingan. Seramai 354 kaki tangan JKM Kelantan akan bertugas secara langsung dan lebih 4,800 ahli jawatan kuasa yang dilantik termasuk sukarelawan untuk membantu penduduk terjejas banjir. Permintaan terhadap bot gentian kaca atau fiber sebagai persiapan menghadapi musim tengkujuh amat menggalakkan. Pengusaha bot di Dabung, Kuala Krai, Basri Mahmud, 50 tahun berkata, tempahan diterima bukan hanya dalam kalangan penduduk sekitar, malah dari luar Kelantan termasuk Terengganu dan Pahang. Jelas beliau, kebanyakan penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan pinggir sungai menempah bot lebih awal. Sejak awal tahun ini, tempahan diterima sudah melebihi 200 buah. Menurutnya, proses pembuatan bot gentian kaca tidak serumit bot kayu dan ia menjadi pilihan kerana lebih ringan, tahan lama selain mudah diselenggara apabila mengalami kebocoran. Sepenuhnya musim setuju daripada awal tahun sampai sekarang ni memang permintaan tinggi. Tambah-tambah PKP baru ni kerja umum boleh buat keluar apa duit EPF tu. Separuh itu yang orang kerja pun kalut lah sikit. Kira tepas itu luar biasa daripada yang lepas-lepas lah. Ketahanan bot ni, bot fiber ni kalau tidak masalah kalau hanya sekadar nak pakai biasa gitu. Cakap puluh tahun tu dia orang pakai itu tak ada apalah saya ingat. Basri yang memulakan perusahaan membuat bot sejak 18 tahun lalu berkata, harga bot dijual bermula RM1,100 ke atas bergantung kepada saiz dan panjang bot. Sementara itu, biarpun Kelantan setakat ini belum terkesan dengan musibah banjir, bantuan kepada mereka yang memerlukan, terutama penduduk yang tinggal di kawasan berisiko telah mula digerakkan pelbagai pihak. Antara paling awal mengambil inisiatif itu, syarikat korporat Munawarin Holdings Sdn Bhd. Bantuan bakul makanan serta wang tunai diagihkan kepada 350 asnaf melibatkan beberapa lokasi di sekitar Machang dan Kota Baru. Pengasas dan pengarah urusan Munawarin, Datin Aliza Abu Bakar berkata, program infak itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial syarikat berkenaan dalam meringankan beban golongan yang memerlukan. Program kami untuk sumbangan ni kita bagi selang 2 bulan.
Bermakna dalam 1 tahun kita akan ada sumbangan besar, kita pecahkan kepada 4 kali. Setiap 4 bulan kita ada sumbangan besar melebihi daripada 200, maknanya 300 ke 500 orang lah. Kesemua penerima dikenal pasti oleh wakil setempat dan Kelantan merupakan program ketiga siri jelajah bantuan diadakan serta bakal diperluas ke seluruh negara. Dalam perkembangan sama, tinjauan kru berita RTM ke beberapa lokasi sekitar Kota Baru mendapati air telah mula naik berikutan hujan yang turun sejak 2 hari lepas. Beberapa laluan juga telah digenangi air menyebabkan aliran trafik agak sesak. Laporan itu mengakhiri berita dari Kota Baru. Kita kembali semula bersama Tun Julia untuk perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih Azidi untuk laporan dari Kelantan.